Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat, para pengikut baginda yang setia, jujur lagi amanah hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, setinggi syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin, kurnia dan rahmatnya juga kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan setelah kita sama-sama berkumpul selama 2 malam untuk memperdengarkan antara bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini malam ketiga kita bersama di majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi, dan insya-Allah akan juga dapat kita dengarkan nanti antara pengumuman bagi keputusan musabaqah tilawatul Quran peringkat dewasa kebangsaan bagi tahun ini. Dan ada bersama saya pada ketika ini, alhamdulillah, selaku timbalan pengurusi Jemaah Hakim Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Aslin bin Pengiran Haji Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita sedia maklum sudah kita dengarkan antara bacaan dari 6 peserta qari dan juga 6 peserta qariah pada malam pertama dan juga malam kedua semalam. Jadi mungkin Ustaz dapat terangkan sedikit antara ciri-ciri ataupun sudut-sudut penghakiman dari bacaan yang telah diperdengarkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa pandangan Ustaz sendirilah antara mutu bacaan peserta kita ni, qari dan juga qariah, yang telah disampaikan pada malam semalam dan juga malam pertama Ustaz? Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah pun mengenalkan peruntukan persyaratan yang baru, di mana dalam memperuntukkan persyaratan baru ini kita telah pun menampilkan para belia, para muda belia. Dan kalau kita lihat seiring dengan perjalanan perkembangan masa dan zaman sekarang ini, kita melihat pencapaian peserta-peserta kita telah pun menuju ke arah pencapaian profesionalisme yang tinggi. Hal ini kita dapat nampak bila mana peserta-peserta kita dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah kita berjaya mendapat tempat naib johan pada tahun lepas dan berjaya pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi perkara ini adalah mendorong kepada peserta-peserta, khususnya peserta-peserta pada tahun ini yang masih muda belia, untuk memotivasikan diri, agar mereka lebih lagi berketerampilan, lebih bersemangat untuk berdaya saing dalam mana-mana pertandingan yang diadakan ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat daripada mutu persembahan peserta-peserta pada tahun ini, kita melihat peserta lebih bersemangat. Hal ini didorong dengan berbagai usaha yang dibuat oleh peserta-peserta itu sendiri. Kerana kita lihat banyak medium pengajaran yang boleh mereka dapati, selain daripada bertalaki dengan guru-guru mereka. Mereka diberikan bimbingan, mereka diberikan latihan, menghadiri bengkel, menghadiri kelas intensif dan sebagainya. Dan juga mereka boleh mengakses kepada kemudahan teknologi yang ada pada masa ini untuk mendengar sendiri daripada persembahan qari-qari yang terkenal di peringkat antarabangsa ataupun terkenal di dunia ni. Jadi dengan adanya pendedahan seperti ini, maka peserta-peserta kita ni lebih bersedia. Itulah yang kami nampak selaku jemaah hakim. Walau bagaimanapun, bila melihat kepada sudut penghakiman, perbezaan dari segi keilmuan, kemampuan maupun kemahiran ini telah pun membezakan peserta-peserta ni. Contohnya saja kemampuan ataupun kemahiran dari segi suara. Ada yang suara yang mempunyai suara yang tinggi, suara yang kuat.
suara yang yang kata ni manis dan sebagainya, licin. Jadi ini mempengaruhi sebenarnya dari segi sudut penghakiman. Di sanalah peserta-peserta ini dapat memberikan sesuatu yang boleh mengambil hati penghakiman dari siapapun juga yang termasuk di dalam ahli-ahli jemaah-jemaah hakim yang dilantikkan. Alhamdulillah. Dan tentunya masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri ni Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz yang untuk bersama sedikit menerangkan antara mutu bacaan, dan diharapkan juga akan lebih ramai lagi Ustaz generasi belia kita ni yang akan lahir dengan kemahiran pembacaan Al-Quran. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian telah kita bersama tadi pendekatan saya bersama dengan Timbalan Pengurusi Jemaah Hakim Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Aslin bin Pengiran Haji Ali. InsyaAllah pada malam ini akan dapat kita ketahui pengumuman bagi Johan Qari dan juga Johan Qari'ah Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Terus seterusnya sama-sama kita ikuti malam ketiga Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi dari Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audia muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selawat serta salam kita panjatkan ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan para pengikut baginda yang setia, jujur lagi amanah hingga ke akhir zaman. Setinggi syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah izin, kurnia dan rahmatnya juga kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat untuk kita sama-sama berkumpul memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini merupakan hari ketiga bagi majlis pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Seketika kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3, antara lain tafsirnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yang mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran sebagai kitab perlembagaan dan juga panduan bagi kehidupan manusia, bukan sekadar mengandungi hukum hakam, bahkan ianya juga memberi panduan mengenai dengan adab dan juga peraturan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Audia muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dapat kita saksikan juga pada ketika ini antara para jemputan-jemputan yang turut hadir di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ini untuk malam ketiga majlis pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Dan juga dapat kita saksikan pada ketika ini antaranya perwakilan duta-duta negara luar ke negara Brunei Darussalam yang juga turut sama tidak ketinggalan untuk berkumpul di majlis Al-Quran yang setentunya merupakan sesuatu, bukan sesuatu yang baru bagi negara kita Brunei Darussalam. Alhamdulillah, yang mana peraduan membaca Al-Quran peringkat kebangsaan ini sudah pun mula dikenali sebagai, ataupun pada tahun 1948 yang lalu,
yang mana pada ketika itu dikenali dengan peraduan membaca Al-Quran peringkat orang-orang dewasa di negara kita. Kini ia dikenali sebagai Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan, yang mana signifikannya peraduan yang sudah berusia 70 tahun ini merupakan ataupun telah melalui 3 zaman pemerintahan beraja. Pertama, pemerintahan Sultan Brunei ke-27, almarhum Sultan Ahmad Tajuddin. Diteruskan juga masa pemerintahan Sultan Brunei ke-28, almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin. Dan hinggalah ke hari ini, Al-Quran terus dimertabatkan dan juga terus menjadi pegangan bagi negara kita Brunei Darussalam. Pengendalian peraduan oleh Persatuan Persekutuan Islam Brunei pada masa itu berlanjutan sehingga dalam tahun 1960, yang mana semenjak itu dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Hal Ehwal Ugama yang ditubuhkan sebagai sebuah jabatan penuh bagi urusan dan juga pentadbiran agama dan juga mahkamah syariah. Dan juga dapat kita saksikan ada penonton, antaranya sudah pun bersedia di pentas khas yang disediakan menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, juga jemputan-jemputan khas untuk malam ketiga Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ini. InsyaAllah malam ini akan sama-sama menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada malam pertama dan malam kedua telah kita sama-sama dengarkan antara bacaan-bacaan dari qari dan juga qari'ah kita, yang mana 6 orang qari dan juga 6 qari'ah. Antaranya bagi peserta qari Yang Mulia Awang Muhammad bin Ali, juga Yang Mulia Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah, Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Mutusin, Awang Haji Muhammad Ali bin Awang Haji Muhammad Albi bin Haji Ibrahim, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, dan Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili. Dan juga turut berada di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Melaka sini. Antaranya Yang berhormat ahli-ahli majlis, ahli-ahli Dewan Majlis Mesyuarat Negara, merupakan antara jemputan khas yang turut sama untuk berada di malam ketiga Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi ini. Dan bagi peserta qari'ah juga telah kita dengarkan bacaan-bacaan mereka pada malam pertama dan juga malam kedua. Antaranya Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran, Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Dayang Hajah Nur Hafizah binti Haji Hassan, Dayang Siti Zahrinah binti Abdul Wahab, Dayangku Umi Syazanah binti Pengiran Haji Marjuki, salah seorang peserta qari'ah yang baru menempah nama di pertandingan baca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ini. Dan terakhir juga telah kita dengarkan bacaannya pada malam pertama Dayang Siti Nur Nabilah
binti Meja Besara Haji Abdul Rahman. Dan kita sedia maklum juga daripada 12 orang peserta qari dan juga qariah tadi merupakan kalangan belia yang juga melambangkan ataupun mencerminkan yang negara Brunei Darussalam telah juga banyak melahirkan antara generasi-generasi belia yang pandai dan juga memahami membaca Al-Quran. Sebagaimana petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sewaktu berkenan menggunakan titah di Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1429 Hijrah 2008 Masihi, antara titah baginda, kita berhasrat supaya setiap individu Muslim pandai membaca Al-Quran. Setelah pandai, kita berkewajipan pula untuk membiasakan diri membacanya, dan jika boleh biarlah pada setiap hari, sebab kita mahu Al-Quran itu benar-benar bertahta di hati sanubari kita. Kepentingannya cukup jelas, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu daripada Al-Quran adalah seperti rumah yang rosak. Antara petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah audah juga dapat kita saksikan pada ketika ini, antaranya para jemaah hakim yang diketuai oleh pengurusi jemaah hakim Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, yang juga insya-Allah akan mengumumkan keputusan bagi Johan, Naib Johan, tempat ketiga dan seterusnya bagi Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi ini. Pada malam yang pertama, majlis telah pun menjunjung keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muntadbillah, yang juga berkenan untuk mengurniakan sabda dan seterusnya menyempurnakan perasmian bagi musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Antara petikan sabda Duli Yang Teramat Mulia pada majlis perasmian, dengan kemudahan teknologi pada masa kini dibantu oleh program-program Al-Quran di media sosial, usaha-usaha kerajaan Paduka Ayahanda telah berhasil menyuntik minat para remaja untuk berkecimpung di dalam bidang taranum Al-Quran. Sesungguhnya faktor ini juga di antara yang mempercepatkan peningkatan kemahiran para belia yang berminat dan juga bersungguh-sungguh mengasah bakat mereka. Antara sabda Duli Yang Teramat Mulia pada majlis perasmian di malam pertama majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018. Al-Quran merupakan kitab perlembagaan dan juga panduan bagi kehidupan manusia. Bukan sekadar mengandungi hukum hakam, bahkan ianya juga memberi panduan mengenai dengan adab dan juga peraturan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan bahawa Al-Quran merupakan pemacu bagi penyatuan ummah yang berkeupayaan tinggi membentuk serta melahirkan satu generasi yang kuat serta bertamadun. Justru Al-Quran sebagai pemacu transformasi ummah memberi isyarat yang besar bahawa dengan kita kembali kepada Al-Quran,
mampu menjana ketamadunan ummah yang unggul dan juga model insan yang berkualiti serta dapat melahirkan khairul ummah dalam sebuah baldatun taibatun wa rabbun ghafur, adalah merujuk kepada ummah yang melaksanakan segala tuntutan Islam secara berhikmah, berbimbing bagi menentukan tidak berlaku kekerasan, kezaliman, tetapi pada masa yang sama Islam terus dihargai atau dimartabatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 antara lain tafsirnya, dan demikianlah kami jadikan kamu satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia, dan Rasulullah pula akan menjadi saksi kebenaran perbuatan kamu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yang mana ummatan wasata telah diterjemahkan sebagai umat pertengahan, iaitu ummah yang adil, tidak berat sebelah dalam hal dunia dan juga akhirat, sekaligus seimbang dalam seluruh aspek kehidupan, yang menggambarkan umat Islam telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang adil dan juga boleh menjadi saksi terhadap seluruh perbuatan manusia. Itulah keunggulan Al-Quran, yang mana Al-Quran juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, mana ayat yang mula-mula turun ataupun diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hairah. Ia juga merupakan cahaya yang menerangi hati-hati manusia ke arah kebaikan dan juga kebajikan. Antara keistimewaan Al-Quran yang pertama ialah merupakan kitab ilahi yang datangnya dari Allah, yang tidak ada keraguan padanya. Allah menurunkan kitab Al-Quran. Keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Berduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja. Marhaban ahlan bis sultan, marhaban bi usrati sultanil amin, asfarat syamsu muhayyin. Ya, dapat kita saksikan pada ketika ini keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khaiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Juga turut berangkat duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadbillah, yang teramat mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Malik, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Yang mana keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tadi dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebangsaan ataupun Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara dan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Dan dapat kita saksikan pada ketika ini Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama
menghadap ke depan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, menjunjung sembah perkenan untuk majlis pada malam ini dimulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1439 Hijrah 2018 Masehi dimulakan dengan persembahan bacaan Al-Quran dari qari dan hakim jemputan dari Bangladesh, Yang Mulia Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Azhari. Johan di musabaqah membaca Al-Quran peringkat antarabangsa Dubai tahun 2011. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات
وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. Sembah alu-aluan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1439 Hijrah 2018 Masehi. Majlis dengan penuh hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke hadapan majlis Kebahadul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun, beribu ampun, dengan penuh hormat dan ta'zim hamba kebahaduli Tuan Patik dan juga mewakili penasihat serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan hari-hari kebesaran Islam
dan juga pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun ini, menyembahkan setinggi-tinggi sembah junjung kasih di atas keberangkatan ke bawah Duli Tuan Patik untuk menyempurnakan penutupan Majlis Musabaqah yang telah berlangsung selama 2 malam, dan pada majlis malam ini ke bawah Duli Tuan Patik berkenan akan mengurniakan titah dan penganugerahan hadiah-hadiah. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli Tuan Patik adalah merangsang lagi usaha yang berterusan pada memaju dan meningkatkan mutu bacaan Al-Quran di negara kita ini. Alhamdulillah, musabaqah tahun ini adalah untuk kali ke-58 ianya dianjurkan. Disembahkan bahawa seramai 12 orang peserta telah bertanding selama 2 malam yang lalu. 5 daripadanya, iaitu seorang qari dan 4 orang qariah, adalah peserta yang pertama kali melangkah ke peringkat akhir kebangsaan. Sebahagian peserta pula adalah yang pernah mengikuti program skim tilawah Al-Quran Remaja STAR, anjuran Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program tersebut bertujuan untuk membimbing remaja-remaja yang telah lancar bacaan Al-Qurannya bagi mengikuti latihan membaca Al-Quran secara terannum, iaitu teori dan amali. Disembahkan juga bahawa beberapa program masih dilaksanakan secara berkala bagi melanjutkan pembelajaran di dalam bidang terannum ini dan bagi memantapkan mutu kemahiran qari dan qariah seperti bengkel terannum Al-Quran dan kursus qari dan qariah muda anjuran bahagian kemajuan syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama dan kursus terannum Al-Quran di bawah seliaan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah. Hasil bimbingan ini telah berjaya menempatkan wakil negara menjadi Johan dan menjadi naib Johan dan mendapat tempat ketiga di musabaqah di peringkat antarabangsa. Seterusnya disembahkan bahawa seperti lazimnya Johan Qari dan Qariah peringkat kebangsaan ini akan mewakili negara ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Malaysia yang akan berlangsung dalam bulan hadapan, iaitu pada 7 hingga 12 hari bulan Mei 2016 di Kuala Lumpur. Untuk mewakili negara dengan cukup persiapan yang lazim, maka mereka akan mengikuti kursus intensif di bawah latihan guru-guru tempatan juga dari luar negeri. Semogalah mereka akan bersungguh-sungguh mengambil faedah daripadanya supaya mereka akan dapat mempersembahkan bacaan yang bermutu tinggi dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Malaysia itu. Disembahkan bahawa pada tahun ini ahli-ahli jawatan kuasa musabaqah telah mendatangkan seorang qari yang menjadi hakim jemputan dari luar negara, iaitu negara Bangladesh, yang mana telah mempersembahkan bacaannya sebentar tadi. Adapun tujuan mendatangkan hakim tersebut ialah bagi memantapkan lagi sudut-sudut penghakiman dan juga untuk memberikan bimbingan kepada para peserta. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita sekalian dalam majlis ini dan mendapat berkat daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca berupa keberkatan hidup yang sempurna sebagai warga negara, sihat sejahtera, aman dan bahagia. Sekali lagi, hamba ke bawah Duli Tuan Patik menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Tuan Patik di atas keberangkatan ke bawah Duli Tuan Patik. Dan seterusnya hamba ke bawah Duli Tuan Patik juga dengan penuh ta'zim menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan majlis paduka-paduka anak dan ke bawah Duli Tuan Patik, Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan juga sembah junjung kasih kepada paduka-paduka adinda ke bawah Duli Tuan Patik, Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar
Pangeran Muda Muhammad Bulqiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bulqiyah, dan seterusnya sembah junjung kasih di atas keberangkatan yang amat mulia Pangeran-Pangeran Ksatria, dan ucapan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, tetamu-tetamu khas, timbalan-timbalan menteri, duta-duta, pesuruh-pesuruh jaya tinggi, dan diplomat-diplomat negara-negara sahabat, dep-dep yang dihormati, para hadirin hadirat yang berbahagia sekalian. Terima kasih kepada sekalian yang telah memberikan kerjasama menjayakan majlis ini, dan kepada hakim-hakim yang telah menunaikan tanggungjawab penghakiman mereka ke atas bacaan para peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wali Tuan Patik Unjung Nugraha. Sekarang, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama dengan segala penuh hormat dan sembah ta'zim akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bulqiyah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama hadir dalam majlis yang berkat ini. Adalah tema musabaqah pada malam ini berbunyi Al-Quran Sumber Kepimpinan Adil. Tema ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis masyhur yang menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperakui cara sahabat baginda Muaz bin Jabal yang diutus menjadi gubernur di Yaman telah memutuskan suatu hukuman dengan terlebih dahulu merujuk kepada Al-Quran. Maka tema ini adalah sangat tepat untuk membimbing kita bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan dalam kepimpinan. Pengertian adil adalah bermaksud meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang betul lagi layak. Soalnya, adakah kita sudah melakukan ini sesuai dengan pengertian tersebut? Alhamdulillah, tahun demi tahun kita telah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah mengadakan musabaqah tilawah Al-Quran. Rasa-rasanya dengan ini dapatlah dianggap bahawa kita telah pun berlaku adil meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya yang wajar untuk dipelajari dan dihayati dengan sebaik-baiknya. Di samping musabaqah peringkat ini, beta juga gembira mengetahui bahawa di sana ada beberapa musabaqah
lagi yang bukan hanya dalam bidang bacaan, malahan juga hafazan dan pemahaman. Ini pun satu lagi cara kita berlaku adil kepada Al-Quran, kerana Al-Quran selain untuk dibaca, ia juga adalah untuk difahami dan dihayati. Di samping generasi yang sedia ada, perlu terus berusaha membaca dan memahami Al-Quran. Anak-anak kita, generasi penerus juga adalah lebih penting lagi untuk disiapkan dengan ilmu Al-Quran, sehingga mereka itu dapat mencapai lebih baik lagi daripada kita, kerana mereka adalah aset masa depan yang lebih menentukan. Di Brunei, kita ada sekolah agama. Pembelajarannya ialah selama 7 tahun, di mana Al-Quran merupakan mata pelajaran terpenting yang diajarkan sejak dari peringkat pra lagi. Di sekolah-sekolah menengah umum juga ada tafsiran dan pemahaman Al-Quran. Begitu juga kita ada sekolah-sekolah Arab, pelbagai peringkat dan institut tahfiz Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Di peringkat pengajian tinggi pula, kita juga sudah ada Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan yang terus giat mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Beta percaya memang wajar bagi para mahasiswa yang berkenaan untuk memahami Al-Quran. Jika mahasiswa di bidang agama dan guru-guru agama tidak tahu atau belum memahami Al-Quran, maka siapa lagi? Kita pernah mendengar golongan orientalis turut memahami Al-Quran kerana mereka bersungguh-sungguh berusaha untuk itu. Maka mengapa mahasiswa kita yang berkenaan tidak berusaha? Bagi masyarakat umum pula, kita masih saja boleh belajar menurut kadar kemampuan masing-masing. Untuk akhirnya, beta mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya ke peringkat akhir dan seterusnya kepada pemenang yang terpilih bagi mewakili negara ke musabaqah tilawah Al-Quran antara bangsa nanti. Marilah kita sama-sama merealisasikan tema ini agar ianya tidak hanya tinggal tema, dan berusaha serta berdoa agar kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dalam kehidupan kita di negara Brunei Darussalam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman keputusan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi oleh Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh selaku pengurusi jemaah hakim. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ammat ni'amuh wansarafat niqamuh wa tada'afa karamuh ja'ala li ahli al-Qur'ani manzilatan rafi'atan 'aliyah wassalatu wassalamu at-tammati al-akmalani 'ala khairil bariyah sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah,
Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Dengan segala hormat dan penuh ta'zimnya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta berkat daulat ke bawah duli Tuan Patik jua, hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung berdatang sembah bagi memaklumkan keputusan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Disembahkan bahawa seramai 12 orang jemaah hakim telah menilai bacaan peserta musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ini. Mereka terdiri daripada seorang hakim jemputan, iaitu Yang Mulia Fadilatul Syekh Ahmad Yusuf Al-Azhari dari negara Bangladesh, serta 11 orang hakim tempatan termasuk ahli-ahli bidang Al-Quran dan Al-Qiraat yang sedang berkhidmat dengan kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Disembahkan bahawa seperti mana biasa, 4 sudut penghakiman telah dijalankan. Sudut tajwid 35 markah, sudut lagu ataupun tarannum 25 markah, sudut fasahah 20 markah, dan sudut suara 20 markah. Penyelarasan sudut-sudut yang dihakimi adalah mengikut prosedur pemarkahan di peringkat antarabangsa. Secara umumnya, musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi mencatatkan sedikit penurunan kutipan markah berbanding dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana sebahagian peserta merupakan calon yang pertama kali bertanding di peringkat akhir kebangsaan, maka tidak dinafikan tahap keyakinan peserta-peserta baru ini sedikit sebanyak mempengaruhi mutu persembahan mereka. Ini menyumbang kepada beberapa kesalahan jali ataupun kesalahan nyata yang melibatkan pertukaran harakat atau baris, malah ada yang tertinggal kalimah. Hamba kepada Tuan Patik selaku pengurusi jamaah hakim suka memetik saranan dari jamaah hakim supaya qari dan qari'ah mengambil bahagian lebih aktif dan efektif, membiasakan diri mempersembahkan bacaan di khalayak ramai, sama ada dalam acara-acara rasmi atau haflah-haflah Al-Quran atau keraian yang bersesuaian, bagi mempertingkatkan tahap keyakinan diri dan penguasaan semua bidang pembacaan Al-Quran bertarannum. Para peserta juga perlu berani untuk membuat kelainan dengan tidak terikat secara stereotip atau konvensional membawa makam lagu dalam susunan atau tertib yang sama. Akan tetapi ianya perlu divariasikan mengikut kesesuaian kehendak ayat dan kemampuan suara. Ampun beribu ampun. Dengan ini disembahkan dan diumumkan keputusan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Mula-mula bahagian qari. Tempat ketiga dengan memperolehi markah 87.16% dimenangi oleh Yang Mulia Awang Muhammad bin Ali. Naib Johan dengan memperolehi markah 88.08% dimenangi oleh Yang Mulia Awang Muhammad Zul Hafiz bin Awang Tengah. Johan bahagian qari dengan memperolehi markah 90.17% disandang oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin. Bahagian qari'ah tempat ketiga dengan memperolehi markah 82.75% dimenangi oleh Yang Mulia Dayang Siti Nur Nabilah binti Meja Bersara Haji Abdul Rahman. Naib Johan dengan memperolehi markah 85.58% dimenangi oleh Yang Mulia Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Johan bahagian qari'ah dengan memperolehi markah 87.74% disandang oleh Yang Mulia Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran.
Keputusan hakim adalah muktamad, ampun beribu-ribu ampun. Demikianlah permakluman keputusan musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Bahduli Tuan Patik menjunjung anugerah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, acara majlis diteruskan dengan persembahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Johan Qari dan Qari'ah Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Memulakan majlis dengan hormat mempersilakan Johan Qari Musabaqah Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin. Majlis dengan hormat mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه
رحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis tidak lupa merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Seterusnya, majlis menjemput Johan Qari'ah Musabaqah Yang Mulia Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran. Majlis dengan hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تدع
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah, ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Telah pun kita dengarkan tadi dan juga ikuti permakluman bagi Johan Qari dan juga Qari'ah majlis pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1433
9 Hijrah 2018 Masihi ini. Dan jelas antara tema bagi Majlis Musabaqah Tilawatul Quran peringkat dewasa ataupun akhir kebangsaan ini, Al-Quran sumber kepimpinan adil, yang mana Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandungi petunjuk-petunjuk yang membimbing seluruh isi alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 138, Al-Quran ini adalah penerangan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi manusia dan juga menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini antara para jemputan yang turut hadir di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas ini bagi musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi. Telah pun juga kita ketahui dan juga dengarkan bersama tadi antara keputusan untuk Johan Qari dan juga Qari'ah yang telah dimaklumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh. Yang mana Johan Qari bagi majlis ataupun pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan ini, Yang Mulia Haji Awang Fikri bin Haji Awang Matusin dengan memperolehi 90.17%. Naib Johan Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah dengan 88.8%. Seterusnya Awang Muhammad bin Ali 87.6 ataupun 87.16%. Bagi Qari'ah, Johan Qari'ah yang telah juga memperdengarkan bacaan tadi, yang dihormati, majlis teruskan dengan penganugerahan hadiah cenderamata dan sijil kepada Johan Qari dan Johan Qari'ah serta para peserta, cenderamata kepada qari-qari jemputan dan hakim-hakim musabaqah. Sebentar lagi akan dapat kita saksikan bersama yang mana Johan Qari dan juga Johan Qari'ah yang akan diikuti dengan peserta-peserta sekarang yang berhormat Menteri Hal Ehwal Agama dengan penuh hormat dan sembah ta'zim akan menghadap dan menjunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan penganugerahan hadiah-hadiah, cenderamata dan sijil. Johan Qari Musabaqah Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Johan pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa Johan menerima wang tunai RM7,000. Piala bahagian pusingan, Qari piala iringan, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin kepingan emas tulen 40 gram bernilai RM2,700, sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya, Insuran Islam Taib Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad,
juga menerima sebidang kain tenunan Brunei sumbangan syarikat Little Ummi. Dilahirkan pada 22 Jun 1985. Naib Johan Berusia Yang Mulia 32 Awang Muhammad tahun. Zulhafiz bin Awang Tengah dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Naib Johan menerima wang tunai RM5.000, piala iringan dan sijil penyertaan. Tempat ketiga Yang Mulia Awang Muhammad bin Ali dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Tempat ketiga menerima wang tunai RM3.000, piala iringan dan sijil penyertaan. Menerima hadiah penghargaan Yang Mulia Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Hadiah penghargaan menerima wang tunai RM1.500, piala iringan dan sijil penyertaan. Seterusnya Yang Mulia Awang Haji Muhammad Albi bin Haji Ibrahim dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Dan Yang Mulia Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Seterusnya, Johan Qariah Musawaqah Yang Mulia Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Imran dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Johan menerima wang tunai RM7.000, piala pusingan, piala iringan, sijil penyertaan dan menerima kepingan emas tulen seberat 40 gram bernilai RM2.700, sumbangan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya, Insuran Islam Taib Sindiran Berhad dan Darussalam Holding Sindiran Berhad. Juga menerima sebidang shawl tenunan Brunei, sumbangan syarikat Little Ummi. Naib Johan Yang Mulia Dayangku Fauziah Nadirah binti Pinggiran Haji Jofri dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Naib Johan menerima wang tunai RM5.000, piala iringan dan sijil penyertaan. Tempat ketiga, Yang Mulia Dayang Siti Nur Nabilah binti Mejar Besara Haji Abdul Rahman dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Tempat ketiga menerima wang tunai RM3.000, piala iringan dan sijil penyertaan. Menerima hadiah penghargaan Yang Mulia Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Hadiah penghargaan berupa wang tunai RM1.500, piala iringan dan sijil penyertaan. Seterusnya Yang Mulia Dayangku Siti Ummi Syazana binti Pinggiran Haji Marjuki dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia.
Dan Yang Mulia Dayang Nur Hafizah binti Haji Hasan dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia. Seterusnya cenderamata kepada qari-qari jemputan dipersilakan menghadap dan menjunjung kurnia Yang Mulia Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Azhari, Hakim dan Qari Jemputan dari Bangladesh. Dan Yang Mulia Awang Muhammad Zahran Nashra, Qari Jemputan dari Republik Indonesia.